Selamat sejahtera mengucapkan kepada semua yang sedang menonton video kali ini. Dalam video hari ini, saya akan menceritakan tentang faktor-faktor tercetus revolusi Cina 1911. Tajuk ini adalah dalam subjek sejarah bagi STPM semester 1. Sebelum kita masuk ke isi utama bagi faktor revolusi, saya akan ceritakan sikit latar belakang tentang revolusi ini. Pada abad ke-19, kuasa-kuasa barat telah datang ke negara China pada masa itu dan China telah menerima banyak pengaruh barat dan juga Jepun yang berada di negara China pada masa itu. Hal ini merupakan salah satu punca yang menjadikan pemimpin-pemimpin China hendak membebaskan negara mereka daripada cengkaman penjajah. Jadi mereka hendak bebas daripada pengaruh negara lain. Selain itu, kita kena faham revolusi Cina 1911 mempunyai tujuan utama, iaitu menggulingkan dinasti Manchu. Pada masa itu, iaitu pada pertengahan abad ke-19, masyarakat di China sudah berkepercayaan bahawa kerajaan ini, iaitu Manchu, telah kehilangan bandar. Mereka anggap dinasti Manchu ini tidak layak untuk memerintah lagi sebab kuasa barat dan Jepun telah datang ke negara mereka. Di sini tercetuslah 3 gerakan, iaitu gerakan Islah, gerakan pembaharuan Manchu dan gerakan revolusioner. Bagi gerakan Islah dan pembaharuan Manchu, dua-dua gerakan ini adalah untuk memulihkan kekuasaan kerajaan Manchu. Manakala bagi gerakan revolusioner, gerakan ini dipimpin oleh seorang pemimpin Cina yang bernama Dr. Sun Yat-sen. Ingat nama ini sebab dekat belakang saya akan ceritakan lagi orang ni. Dia merupakan pihak untuk menggulingkan kerajaan Manchu. Dan revolusi Cina 1911 ini diakhiri dengan keruntuhan kerajaan Manchu. Sekarang tanpa membuang masa lagi, kita masuk ke isi utama bagi faktor tercetus revolusi Cina 1911. Jadi faktor yang pertama ialah kelemahan kerajaan Manchu. Hal ini sangat jelas dalam bidang pentadbiran dan bidang ketenteraan. Pada zaman itu, pegawai Manchu mentadbir dengan cara yang tidak cekap. Sebagai contoh, tidak membagi taraf hidup rakyat, tidak menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat, amalan rasuah yang sering berlaku di kalangan pegawai dengan luas, dan juga cukai tinggi yang dikenakan oleh pegawai Manchu kepada rakyat. Dari segi ketenteraan pula, seperti yang kita pernah belajar sebelum ni, iaitu kekalahan dalam Perang Candu 1 dan Perang Candu 2 dan serta Perang Cina-Jepun. Kekalahan perang ini bukan sahaja mendatangkan perjanjian Nanking yang sebelum ni kita sudah belajar dan protokol Boxer, tetapi juga menjatuhkan maruah kerajaan Manchu di China. Perjanjian tersebut semua bersifat berat sebelah kepada kuasa barat. Jadi hal ini telah menyebabkan rakyat tidak puas hati dan anggap kerajaan Manchu tidak sesuai lagi untuk memerintah di negara China. Mereka berhasrat untuk menggulingkan kerajaan Manchu. Seterusnya kita pergi ke faktor yang kedua, iaitu ketiadaan pemimpin yang cekap. Kita kena faham bahawa pada tahun 1908, Maharaja Kwangsu dan Maharani Dowager telah meninggal dunia pada masa itu. Lepas mereka meninggal dunia, kerajaan dah tiadalah lagi pemimpin yang cekap dan berwibawa untuk memerintah negara. Maharaja yang bernama Swanting dilantik, tetapi baginda hanya 3 tahun saja pada masa itu. Dan ayahnya, Putera Chun, dilantik sebagai pemangku raja, tetapi beliau tiada kebijaksanaan dalam bidang politik. Jadi kerajaan yang tidak berkemampuan untuk memerintah telah menyebabkan rakyat mula mendatangkan pemberontakan kerajaan. Seterusnya kita pergi ke faktor yang ketiga, iaitu sentimen anti-Manchu. Sentimen anti-Manchu ini mendebar dalam kalangan orang Cina pada masa itu.
masyarakat China hendak melancarkan gerakan anti-Manchu untuk menggulingkan kerajaan ini dan mengembalikan dinasti Ming. Sebelum dinasti Manchu menguasai China, sebenarnya dinasti Ming yang memerintah negara China. Jadi mereka lebih suka kepada dinasti Ming. Jadi penyokong dinasti Ming ini telah menjalankan pemberontakan kongsi gelap atau Three Feudalists pada tahun 1673 hingga tahun 1681. Pemberontakan Teratai Putih pada tahun 1796 hingga tahun 1804. Pemberontakan Taiping pada tahun 1850 hingga 1864. Jadi langkah-langkah ini merupakan sebab kepada revolusi 1911 tercetus. Kemudian kita pergi ke faktor yang keempat, iaitu kesengsaraan sosial. Pada tahun 1885 hingga tahun 1911, bilangan penduduk China telah meningkat dari 337 juta orang kepada 430 juta orang. Ini pertambahan bilangan yang besar. Hal ini telah menyebabkan masalah sosial timbul. Pertambahan penduduk dengan hasil pertanian tidak seimbang lagi, menjadikan mereka kekurangan sumber makanan dan taraf hidup menjadi teruk dan tidak teratur. Masalah ini sepatutnya diselesaikan dengan segera oleh kerajaan Manchu, tetapi pentadbiran yang tidak cekap telah menyebabkan rakyat lebih bersikap tidak puas hatilah kepada kerajaan ini. Kemudian faktor yang kelima, iaitu masalah ekonomi. Pada tahun 1901 hingga tahun 1911, pengeluaran hasil pertanian di China terjejas kerana kejadian kemarau dan banjir. Kalangan rakyat berlaku kebuluran, terutamanya di wilayah Shantung, Jiangsu, Anhui, Zhejiang dan Hubei. Walaupun keadaan ini dianggap teruk kepada kalangan rakyat, tetapi pada masa itu kerajaan Manchu tidak peduli dan meningkatkan lagi kadar cukai untuk membiayai pembinaan landasan kereta api, pemberian senjata, membayar ganti rugi perang China-Jepun dan menghadapi pemberontakan Boxer 1800. Seterusnya kita pergi ke faktor yang terakhir, iaitu peranan Dr. Sun Yat-sen. Pada awal video saya pernah sebut nama ini, Dr. Sun Yat-sen. Beliau merupakan tokoh revolusi yang sangat hebat dan bijak. Beliau telah melancarkan revolusi bagi menyatakan ketidakpuashati terhadap kerajaan Manchu yang tidak memerintah negara dengan betul. Beliau telah mengemukakan 3 prinsip rakyat, iaitu rakyat mempunyai hak bersuara dan memilih pemimpin. Rakyat China mesti menggulingkan kerajaan Qing atau Manchu dan mengembalikan kedaulatan China. Rakyat mempunyai hak sama rata dalam pemilikan tanah. 3 prinsip ini turut menjadi dasar kepada negara China selepas dinasti Manchu ini runtuh. Jadi selepas kita tengok semua faktor ini, sebagai kesimpulan, setelah kita baca dan faham semua faktor yang mencetuskan revolusi China 1911, kita dapat tahu rakyat negara China pada masa itu sangat kecewa kepada kerajaan mereka. Kerajaan yang bersikap tanggungjawab serta bercakap dalam pentadbiran akan sentiasa dihormati oleh rakyat negara. Tetapi sebaliknya, kalau kerajaan seperti kerajaan Manchu ini akan dijatuhkan oleh rakyat negara itu sendiri. Dan dalam revolusi ini kita juga kenal seorang tokoh yang hebat, iaitu Dr. Sun Yat-sen. Beliau telah berubah nasib negara China pada masa itu daripada pemerintahan yang tidak cakap ini. Jadi
itu saja daripada saya pada hari ini. Saya harap semua boleh faham, dan kalau ada apa pertambahan, pertanyaan atau pembaikian sila komen di bawah, kita bincang bersama-sama. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.